Assalamualaikum, hai Cikgu SKMZ. Okey, pada video kali ini Cikgu ingin berkongsi satu subtopik dalam silibus tahun 6 iaitu menukarkan nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat ataupun sebaliknya iaitu nombor bulat kita tukarkan kepada perpuluhan juta dengan menggunakan teknik ombak. Mari kita belajar sama-sama. Okey, baiklah. Pada video kali ini, cikgu ingin kongsikan satu kemahiran iaitu bagaimana menukarkan nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat ataupun nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta. Okey, di sini cikgu telah sediakan nota ringkas yang boleh digunakan oleh anak-anak. Okay, anak-anak boleh salin dalam buku ataupun paling baik lagi anak-anak cuba hafal ataupun dia bukan juga cuba, dia wajib kita sarankan anak-anak untuk hafal supaya memudahkan anak-anak untuk menjawab soalan yang melibatkan kemahiran ini. Okey, jadi di sini kita lihat nota ringkas. Nombor perpuluhan juta bila kita tukarkan kepada nombor bulat, kita perlu darabkan dengan 1 juta. Manakala nombor bulat kita tukarkan kepada nombor perpuluhan juta, kita perlu bahagikan dengan 1 juta. Okey, untuk menyelesaikan soalan ini, cikgu akan kongsikan satu teknik iaitu teknik ombak. Teknik ombak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teknik ombak? Kamu akan nampak semasa cikgu akan menunjukkan contoh sebentar lagi. Okey, di sini cikgu akan bimbing ataupun cikgu akan ajar satu persatu bagaimana kita menggunakan teknik ombak di dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan kemahiran ini. Okey, cikgu bagi satu contoh nombor. Okey, nombor yang pertama adalah 650,000. Kita perlu tukarkan kepada perpuluhan juta. Okey, kenapa kita cakap 650,000 ni nombor bulat? Sebab dia tidak mempunyai titik perpuluhan. Bermakna ini adalah nombor bulat. Jadi kita perlu tukarkan kepada nombor perpuluhan juta. Okey, pertama kita perlu tulis semula nombor. Okey, untuk menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan teknik ombak sekiranya nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta, kita perlu wujudkan titik perpuluhan pada nombor. Okey, di mana kedudukan titik perpuluhan yang kita perlu letak, sama ada di depan kah, di tengah kah ataupun di belakang. Okey, titik perpuluhan tu kita hanya boleh letak di belakang nombor bulat. Okey, seperti dalam skrin cikgu letakkan di belakang nombor bulat ini. Jadi kita ingin gerakkan ke sebelah mana? Ke sebelah kanan kah ataupun ke sebelah kiri? Okey, jadi kita lihat balik nota ringkas kita. Kalau bahagi ombaknya tu ke sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita perlu ombak berapa kali? Kita kira dia punya bilangan sifar dalam 1 juta. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifar dalam nombor 1 juta. Jadi kita perlu gerakkan 6 kali. Okey, jadi kita letakkan 6 kali ke kiri. Ingat ya, kalau bahagi ke kiri, kalau darab ke kanan. Okey, jadi ni kita letakkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik itu telah berpindah. Jadi yang ini kita padamlah. Jadi dia sudah bergerak ke situ. Okey, bila sudah bergerak ke situ, kita tambahkan apa di depan? Kita wajib tambahkan nombor apa? Nombor sifar. Kita tidak boleh tinggalkan jawapan begini. Sekiranya titik perpuluhan itu berada di sini dan tiada nombor di hadapan,
kita perlu tambah nombor sifar. Jadi jawapannya kita tulislah semula sifar perpuluhan 65. Okey, kenapa sampai 5 saja kita tulis, sifar tidak perlu? Sebab sifar di belakang ni kita sudah tidak perlu tulis. Cara penulisannya hanya begini dan kita akan tambah perkataan juta. Senang kan? Okey, cikgu bagi lagi satu contoh. Contoh kedua. Kali ini cikgu bagi nombor perpuluhan juta ya. Nombor perpuluhan juta. 7,19 juta. Kita ingin tukarkan kepada nombor bulat. Okey, langkah yang pertama, kita tulis semula nombor itu 7,19. Okey, jadi kita tengok semula nota ringkas. Ini adalah nombor perpuluhan juta. Kita ingin menukarkan kepada nombor bulat. Jadi dia melibatkan operasi darab. Bila melibatkan operasi darab, ombaknya adalah ke kanan. Ke kanan. Sebanyak berapa kali? Sama juga macam bahagi. Sebab kita darabkan dengan 1 juta, jadi kita kira bilangan sifarnya. Bilangan sifarnya ada 6, jadi kita gerakkan sebanyak 6 kali ke kanan kamu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita stop sampai situ, sampai 6. Yang ombak-ombak yang kosong ni, yang tiada nombor, kita kena isi nombor. Nombor apa yang kita boleh tulis dalam ombak-ombak yang kosong tu? Nombor sifar. Hanya nombor sifar saja ya kita boleh tambah. Jangan memandai-mandai kita tambah nombor 1, 2, 3. Nanti dia akan, jawapannya akan jadi salah. Okey, jadi kita tambahlah. Sifar, 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 sifar. Okey, titik tu sudah berpindah ke sini ya. Jadi apa jawapan yang kita tulis? Macam mana kita ingin menulis jawapan? Kita tulislah 7, 1, 9, sifar, 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 sifar. Ada 4 sifarnya. Perlukah kita tulis titik perpuluhannya di belakang? Tidak perlu. Sebab macam saya cakap tadi, nombor bulat, cara penulisannya kita tidak perlu tulis titik perpuluhan. Dia tiada titik perpuluhan. Melainkan waktu kita punya jalan kerja, kita ingin menukarkan nombor bulat itu kepada nombor perpuluhan, baru kita tambah titik perpuluhan itu di belakang. Jadi dapatlah jawapannya 7,190,000. Okey. Jadi cikgu tunjukkan lagi satu contoh supaya kamu lebih fahamlah. Bila banyak contoh ni, anak-anak lebih faham. Okey, kita see. Okey, untuk yang C ni, soalan C, ini adalah 1,430,000. Kita ingin tukarkan kepada nombor perpuluhan juta. Okey, macam mana? Sama juga macam tadi. Langkah pertama, kita perlu tulis nombor itu semula. Okey. Langkah kedua, kita perlu wujudkan titik perpuluhan itu. Titik perpuluhan itu berada di mana? Di belakang. Okey. Jadi kita melibatkan operasi apa? Darabkah ataupun bahagi? Jadi kita kita rujuk semula nota ringkas itu, nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta. Kita menggunakan operasi bahagi. Jadi ombak tu ke kiri. Okey, jadi senang ingat. Untuk senang ingat, cikgu bagi sini satu tips. Kita ingat sahaja tangan kanan
darab tangan kiri untuk bahagi. Okey, benda tu tak akan berubah. Mana-mana mana-mana tajuk pun yang melibatkan darab dan bahagi yang kita boleh gunakan teknik ombak ni sama sahaja. Kalau darab memang ke kanan, kalau bahagi memang ke kiri. Jadi ke kiri kamu sebanyak 6 kali. Okey, mari kita jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik itu sudah berada di sini. Titik ni kita padam, jadi dia berada di sini. Macam mana cara tulis jawapan? Okey, jadi kita tulislah 1.43. Okey, sifar di belakang ini tidak perlu tulis. Tidak perlu tulis. Terus tulis perkataan apa? Perkataan juta. Senang kan? Okey, jadi jawapannya macam mana kita cara sebut jawapan ni? 1.43 juta. 1.43 juta. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ini adalah nombor perpuluhan juta. Kita ingin tukarkan kepada nombor bulat. Okey. Langkah pertama sama sahaja, kita tulis dulu nombor itu semula. Jadi kita tengok nota ringkas ataupun kita rujuk semula nota ringkas. Nombor bulat, nombor perpuluhan juta kita ingin tukarkan kepada nombor bulat. Kita perlu darab ke atau bahagi? Jadi kita lihat di sini, kita perlu darab. Kalau darab, ingat tangan mana? Tangan kanan. Jadi kita kena gerakkan ombak ke kanan sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali, kerana 1 juta mempunyai 6 sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi titik itu sudah berpindah ke sini dan ombak kosong kita boleh isi dengan ombak yang kosong. Hanya nombor sifar sahaja. Hanya nombor sifar sahaja. Jadi sifar, 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 sifar. Okey, jadi cara tulis jawapan yang sifar di depan tidak perlu tulis. Sifar di depan kita tidak perlu tulis kerana tidak mempunyai apa-apa makna ataupun apa-apa nilai. Jadi kita terus tulis 9, 7. Sifar, 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 sifar. Jadi jawapannya 970 ribu. 970 ribu. Okey, itu adalah perkongsian pada video kali ini. Macam mana kita ingin menukarkan nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, sebenarnya senang sahaja soalan ni kalau murid banyakkan latihan. Kalau murid banyakkan latihan untuk buat soalan ini. Okey, kalau cikgu garanti kalau kamu banyak latihan, kamu tidak sampai pun 1 minit untuk menyelesaikan soalan senang begini. Soalan yang mudah bagi cikgu ini adalah soalan mudah. Okey, selalu masuk dalam kertas 1. Kertas 2 pun kadang-kadang akan ada soalan begini. Sebab kalau misalnya soalan penyelesaian masalah yang menggunakan nombor perpuluhan juta, lepas tu murid tidak tahu macam mana mau tukarkan nombor kepada nombor bulat. Jadi automatik murid tidak dapat jawab soalan penyelesaian masalah itu. Jadi ini asasnya. Asasnya ni murid kena kuku. Okey, baiklah. Antara kesilapan yang murid selalu buat dalam menjawab subtopik ini adalah murid tertinggal menulis perkataan juta. Contohnya untuk soalan A ni murid tidak tulis perkataan juta, hanya perpuluhan saja. Jadi jawapan anda dikira salah. Okey, jadi pastikan bila kita menukarkan kepada nombor perpuluhan juta, kita wajib menulis perkataan juta.
Jika tidak tulis, maknanya kita akan salah. Okay, kesilapan yang kedua selalu murid buat adalah kalau guna teknik ombak ni, selalu murid main ombak tanpa dia kira. Jadi bila dia tidak kira, kadang-kadang ombak tu terlebih sampai 7 ombak ataupun terkurang, dia buat 5 ombak sahaja. Jadi automatik jawapan yang kamu dapat tu automatik akan salah. Okey, itu antara dua kesilapan lah yang selalu cikgu nampak murid selalu buat dalam menjawab soalan ini. Okey, cikgu harap video cikgu sedikit sebanyak dapat membantu anak-anak dalam menguasai kemahiran ini. Terima kasih kerana telah menonton video cikgu. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Semoga kita akan bertemu lagi di video pengajaran yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.